Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anak-anak didik di luar sana dan juga cikgu-cikgu, bakal-bakal pelajar yang akan mengisi, terutamanya bakal-bakal pelajar yang akan mengisi UPU online untuk kemasukan bagi sidang akademik 2021-2022. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sampaikanlah sebersikit berkenaan taklimat pengisian UPU online. Saya rangkumkan dalam, kita kata namakan tips and tricks untuk kita kata knowledge adik-adik di masa kritikal ini, di masa yang sangat kritikal, di mana kita tahu tarikh tutup bagi permohonan UPU online which is 31 Mac 2021 ni lah. Right, first and foremost, let me introduce myself. My name is Muhammad Firdaus bin Omar and I'm from Universiti Malaysia Perlis. InsyaAllah hari ini I will go through approximately 3 objektif yang mana kita akan berbincang panjang, bercakap lebar berkenaan dengan pertama taklimat pengisi online, yang kedua berkenaan program-program yang ditawarkan oleh UNIMAP, dan yang ketiga saya akan bincang atau berikan kepada anak-anak didik di luar sana berkenaan kelebihan-kelebihan UNIMAP jika hendak dibandingkan dengan universiti-universiti yang lain. Alright. Dalam objektif yang pertama, sebelum kita sampaikan sini, saya selalu terima kita kata sebagai kita kata pertanyaan, persoalan daripada ibu bapa dan juga potential student di luar sana berkenaan dilema pelajar pemohon untuk mengisi UPU online. Sebab apa saya namakan ini sebagai dilema? Sebab dia sering berulang. Alright, dia sering berulang, pertanyaan yang ditanya ini sering berulang. Boleh katakan setiap kohort lah. So kalau kita kata permasalahan ni, bila kata permasalahan ni kita boleh solve. Immediately we can solve. But when we talk about dilema, so dilema ini permasalahan yang sering timbul. So insyaAllah hari ini lebih kurang ada 1 sampai 8 dilema yang daripada pelajar. So kita akan rungkai satu persatu daripada ini, insyaAllah. Saya berdoa agar dengan perungkaian dilema ini dapat kita kata apa? Dapat membantu para pelajar dalam mengisi UPU online untuk kohort kali ini. So yang pertama, yang selalu saya terima lah daripada pelajar di luar sana, terutamanya daripada pelajar-pelajar Kedah, pelajar-pelajar Perlis. Yang pertama selalu orang tanya saya, bagaimana nak masuk UA? Ini soalan yang pertama lah. Whether, doktor, saya kata saya nak masuk Universiti Malaysia Perlis. Contohlah, dia nak masuk Universiti Malaysia Perlis. Macam mana saya nak masuk? Adakah saya perlu bawa ibu bapa saya pergi direct ke Chancellery UNIMAP dan kita memohon di situ? Itu persoalan yang selalu timbul dan yang selalu timbulkan oleh ibu bapa. Persoalan yang kedua, bagaimana nak isi UPU online? Alright, kita tahu dengan berlakunya pandemik ni, berlakunya perubahan sana, berlakunya perubahan takwim di sini, terutamanya di UPU online. So, dia berlaku kekeliruan di kalangan para pelajar. So, kat sini kita akan kupas macam mana every step untuk mengisi UPU online. Nombor 3. Yang ni soalan famous lah daripada anak-anak didik di luar sana. Bila mana sewaktu rayuan, dia akan call saya, doktor, macam mana, kenapa saya tidak dapat program yang saya minta ni? The worst case scenario lagi, sebab apa saya dilelong ni, doktor? Saya tak minta pun program ni. Ataupun saya minta ni program ni nombor 12, nombor 11 dalam pilihan saya. Tiba-tiba saya dapat program ni dan saya tak mau pergi. Apakah implikasinya, doktor, kat saya? So, kita akan cerita sedikit ni. So, nombor 4. Bagaimana pemilihan sistem UPU online dibuat? So, sebelum kita nak tahu kenapa kita dapat, kenapa kita tak dapat, macam what is the best practice untuk mengisi UPU online, kita kena faham macam mana pemilihan sistem UPU online dibuat. Nombor 5, apa tips and tricks?
selepas kita kenal sistem ni macam mana, selepas kita tahu macam mana sistem ni memilih, insya-Allah saya akan bagi serba sedikit berkenaan tips and tricks yang perlu adik-adik di luar sana buat untuk memastikan kita dapat pilihan-pilihan yang kita buat sewaktu mengisi UPU online. Nombor 6, saya akan sentuh dalam objektif kedua saya nanti berkenaan program-program yang UNIMAP tawarkan. Dan nombor 7, kelayakan saya ni cukup ke nak masuk ke UA? Sebab semua orang tahu every single program offered by the UA, dia ada unik dari segi kemasukan ataupun syarat kemasukan dan terutamanya syarat kemasukan khas. Dan yang terakhir, ini objektif ketiga saya hari ini, apa kelebihan UNIMAP ni jika nak dibandingkan dengan public university yang lain. InsyaAllah kita akan bincang perkara 1 sampai 8 throughout our, kita kata, taklimat lah. Saya berharap taklimat ni lebih kepada santai. Supaya apa? Supaya saya percaya dengan keadaan santai, dengan keadaan relax, anak-anak murid di luar sana boleh digest information yang kita akan sampaikan. Di samping itu juga, bukan saja anak-anak murid, juga bakal-bakal ibu bapa yang berada di luar sana. Alright, ini kita kata permulaannya, kata pengenalan kepada sistem online. So, macam mana kita nak masuk public university? I'm not talking about kita kata private university. Kalau private university ni dah lain sikit lah. Maksudnya it's totally different. Yang mana kita tahu kalau public university it's more lenient. You boleh masuk anytime, everywhere and anytime lah. Alright? So, laluhan kemasukan ke UA unit / dalam negara. Kalau you pergi luar negara, it is a different story. Sikit, dalam kes ni, kalau you tengok sini, dia kemasukan ke program-program yang ditawarkan oleh UAIR adalah berdasarkan lepasan anak-anak didik di luar sana. Kalau anak-anak didik lepasan SPM, lepasan sijil, anak-anak didik boleh memohon program-program diploma yang ditawarkan di UA yang ada. Kalau anak didik di hadapan saya hari ini, dia merupakan lepasan STPM, lepasan matrikulasi, lepasan diploma, lepasan DVM, lepasan DLKM, mahupun setaraf, kelayakan kemasukannya adalah ke program-program ijazah sarjana muda. Okay, clear. Yang tu clear. Alright? So, nak masuk ke public university ni macam mana? Okay, itu soalan yang ditimbulkan nombor 1 atau nombor 2 dalam berkenaan dilema kita tadi. Adik-adik, ibu bapa di luar sana, I just jadikan ini satu doktrin dalam fikiran semua yang mana nak masuk ke public university hanya satu saja cara. Satu cara yang general, yang valid, yang kita kata konvensional, iaitu yang dinamakan sebagai melalui sistem UPU online. Alright. So persoalan yang kedua kata, ini kenapa doktor letaklah ada choice yang kedua ataupun kita namakan sebagai permohonan dalaman. Ni macam mana doktor? So kalau boleh, as far as I'm concerned, saya nak tutup terus kemasukan dalaman ni, tetapi saya kena wawarkan kerana kemasukan secara dalaman ini merupakan alternatif kepada UA untuk mengambil pelajar, tetapi tertakluk kepada kekosongan dan juga perlulah selepas semua aktiviti UPU online berakhir ataupun di semester kedua. Selalunya boleh disimpulkan 90% of the public university untuk kemasukan perdana dia tak ada, orang kata, kemasukan secara dalaman. Apa limitation of kemasukan dalaman? Yang pertama, dia tertakluk kepada universiti. Yang kedua, kita kata percentage dia sangatlah rendah. Right? So, based on our experience in UMAP, ada tahun kita ambil kemasukan dalaman, ada tahun kita tak ambil. Dia memang berdasarkan, kita kata, unjuran program-program yang kita tawarkan. Right? Sebab tu, kalau boleh hari ini kita nak eliminate terus, kita kata laluan sebagai kemasukan ke universiti menggunakan saluran dalaman. Kita akan fokus terus yang mana laluan perdana, laluan konvensional yang dinamakan sebagai sistem UPU online. Alright? Okey, selalunya macam ni lah.
Sebelum kita pilih, sebelum kita blame orang, sebelum kita tahu kenapa kita dapat program yang kita minta, kita kena kenal sistem tu dulu. Orang tua-tua dulu selalu kata lah. Orang tua-tua dulu selalu kata, tak kenal maka tak cinta. So kita kena kenal sistem ni dulu. Moga-moga bila kita kenal ciri sistem UPU online, kita boleh tweak, kita boleh buat sikit, kita boleh alter, kita boleh diversify our, kita kata choice, in order to make sure that kita dapat program-program yang kita nak sewaktu menyambung pengajian nanti. Alright. Yang pertama, apa sistem UPU online ni? Selalu itu soalan yang ditanyakan. Sistem UPU online ni merupakan sistem berpusat bagi permohonan ke UA. As for now, we do have 20 public university. So you nak masuk 20 public university ni, you tak boleh lari. You, by hook or by crook, you kena melalui sistem UPU online. Alright? So, as far as I'm concerned, dan disebabkan ini, saya selalu katakan kepada para pelajar, it is mandatory for you to fulfill all of this UPU online in order to make sure that you dapat masuk ke program-program yang ditawarkan di public university di Malaysia. Yang kedua, mempunyai tempoh takwim tertentu bagi pembukaan, penutupan dan hebahan keputusan. Apa ciri-ciri yang saya nak sampai kat sini? Yang kedua, adik-adik, kalau kita tengok ciri nombor 2 ni, maksudnya dia ada takwim dia untuk pembukaan, penutupan. So based on this statement, you cannot simply apply throughout a year. Saya suka bulan Februari, saya suka bulan April, saya nak apply UPU online bulan April. Itu tak terjadi dalam sistem dia. Sebab tu, the most important thing is kita kena alert, kita kena cakna dengan apa perubahan yang berlaku di peringkat KPT, terutamanya dari segi takwim untuk mengisi UPU online. Sebab tu, kalau ada lebih kurang 1 atau 2 minit ni, saya minta adik-adik untuk like ataupun follow Facebook Unimap Info, di mana dekat situ kita update setiap masa, almost every day. Jika ada perubahan kepada takwim di UPU online, kita akan ada adik kat situ. So adik-adik boleh tengok. Bila you follow Facebook Unimap Info, adik-adik boleh tengok kat situ jika berlaku perubahan terhadap takwim di di UPU online. Ciri yang ketiga, untuk memohon, pelajar perlu membeli unit ID di BSN. Right? Kalau sebelum, this is a general, kita kata karakteristik of UPU online. Mungkin dia ada berlaku perubahan. Contohnya pada kemasukan kali ini, you all tak payah beli. Tak apa, ini kita kata a normal practice by UPU. Kalau sebelum ni, every single of the student, dia akan assign dengan satu unit ID yang mana dia membezakan satu sama lain lah. Terutamanya kalau kita bagi contoh, SPM ada 200,000 ataupun 400,000. So every single yang mana mengisi UPU online, every single of you akan ada satu unit ID. Right. Nombor 4. Pemohon mempunyai 2 peluang mengisi, iaitu sewaktu perdana dan juga sewaktu rayuan. Right. Ini penting. Yang mana adik-adik, yang ni saya selalulah dapat terima call daripada ibu bapa, persoalan yang ditimbulkan oleh pelajar. Doktor, terutamanya sewaktu rayuan. Doktor, saya nak masuk Unimap. Saya nak masuk ke UA lah, senang saya kata. Okey, saya kata, never mind. Let me see your, maksudnya, you punya results or you punya ni. Okey, dia tunjuk saya, okey, for me it's very good. Tetapi, can you show me your UPU online punya slip? Unfortunately, dia tak mengisi. Betapa hebatnya pelajar. Kalau you hebat macam mana pun di luar sana, kalau you tak isi UPU online, memanglah you tak boleh masuk ke mana-mana public university di Malaysia. Alright, sekali lagi, dia ada 2. You ada 2 chance. Yang pertama, sewaktu perdana. Yang kedua, sewaktu rayuan. Tetapi saya nak ingatkan kepada adik-adik di luar sana, you kena isi sebelum 31 Mac. Kenapa? Walaupun sewaktu rayuan, pool yang diambil adalah pelajar-pelajar yang tidak dapat ke program-program sewaktu perdana.
Maksudnya apa? Maksudnya dia tak ada pool yang baru. Bukan maksudnya habis perdana, dia akan buka satu sistem yang baru untuk rayuan. Tak ada. It's not kita kata flow like that. Alright? Yang mana tak dapat mengisi sampai 31 Mac ni, yang mana yang tak dapat program, saya berdoa selalunya semoga anak-anak didik yang berada di luar sana dapatlah program dapat. In case yang tak dapat, so nama yang tak dapat ni akan dimasukkan di dalam pool untuk rayuan. Sebab tu saya nak tekankan sekali lagi, by hook or by crook, anak-anak didik di luar sana, ibu bapa mohon untuk mengisi UPU online sebelum 31 Mac 2021. So ciri yang kelima, pelajar mempunyai 12 program pilihan sewaktu perdana dan 5 program pilihan sewaktu rayuan. Right. Sewaktu perdana you ada 12 pemilihan, you kena pilih betul-betul. Sewaktu rayuan you ada 5. So pilihlah betul-betul. Dan yang terakhir, inilah adik-adik di luar sana, sedarlah. Bila mana you isi UPU online, akan wujud senarai ranking bagi pelajar berdasarkan pencapaian akademik dan co-curriculum. Right? Ini saya nak ulas sikit. Right? Bila mana you isi, contoh 200, you isi ada 200 pelajar, dia akan rank you daripada 1 sampailah 200. Tak mustahil, there is almost impossible untuk ada pelajar yang share ranking dia. Walaupun you dapat result yang sama, you sayang anak, kita kata kawan you ni sebelah ni, doktor, saya duduk dengan kawan saya ni almost 18 or 19 years. Saya nak duduk dengan saya, result saya ambil sama. Saya ambil subjek SPM yang sama. Saya ambil subjek di matrikulasi yang sama. Kami dapat result yang sama. Adakah kami akan berada di ranking yang sama? Jawapan saya mudah aja. Jawapan dia, you memang tidak akan berada di ranking yang sama kerana penilaian dibuat dari segi akademik dan juga penilaian dibuat dari segi co-curriculum. Alright? Okay, itu ciri-ciri dua. Kita dah kenal lah. Bila mana kita kenal sistem tu macam mana? So, macam mana sistem ni memilih? Yang pertama, saya mohon ini adalah kriteria yang paling penting. Yang pertama, sistem UPU online akan memilih berdasarkan meritokrasi dan bidang yang dipohon. Saya highlight sekali lagi. Dia memilih berdasarkan meritokrasi dan juga bidang yang dipohon. Apa yang dimaksudkan dengan dua kriteria penting? Yang saya kata tadi, yang kita discuss banyak sebelum ini, berdasarkan ranking. So adik-adik, yang mana yang ranking yang baik, sistem akan running. There is no hanky-panky, there is no human, kita kata interface of human, ataupun percampuran dalam, kita kata manual lah. Secara manual tu almost tak ada. Terutamanya sewaktu perdana. Dia akan running, sistem akan running dengan sendiri berdasarkan ranking yang saya katakan tadi dan juga bidang yang diperlukan. Untuk maklumat adik-adik di luar sana, saya mohon sekali lagi, you kenallah bidang you. Contoh yang mana kita kata major bidang yang ada sehingga kini adalah bidang sastra dan juga bidang sains. Kalau adik-adik bidang sastra, saya mohon sekali lagi, janganlah isi untuk program-program yang program yang diminta nanti adalah program-program yang berteraskan sains. It is almost impossible for you untuk dapat. Cuma saya takut, di peringkat saya takut, bila you jeopardize your choice, nanti the worst case scenario, you mungkin takkan dapat apa-apa program dan you takkan dapat masuk public university. Yang kedua, laluan perdana hanya universiti yang dipilih saja yang akan diperolehi oleh pemohon. Adik-adik atau ibu bapa kena alert dan juga kena maklum berkenaan. Maksudnya apa? Untuk perdana 12 tu, this is a very critical pemilihan. Kita kata choice. Yang mana you salah pilih ataupun you mungkin dapat, you akan dapat maksudnya program yang dipohon ataupun you tak akan dapat langsung. Sebab apa? Kita tidak boleh offer you di luar program yang you minta sewaktu perdana. Right? Nombor 3. Pemilihan oleh UA secara manual hanya boleh dibuat
jika masih ada baki unjuran program sewaktu rayuan. So, bila dia consolidate sewaktu perdana, kemudian adalah balance-balance disebabkan apa? Disebabkan mungkin salah pilih pelajar, salah pilih ini, waktunya pelajar tak alert dengan program-program yang ditawarkan. Bukan apa, ibu bapa, anak-anak di luar sana. Saya alert, saya concern berkenaan ini. Kerana apa? Mungkin 18, umur 18, 19, 20 tahun ni, dia tak alert. Banyak sangat program. Saya bagi satu contoh lah. Di UNIMAP, kita boleh dah dikategorikan sebagai universiti yang agak kecil, tetapi kita offer 42 program. UNIMAP saja ada 42 program. Kalau universiti-universiti yang besar yang lain, almost 60-70 program. So, saya minta adik-adik lakukanlah sedikit, kita kata background study, latar belakang study, untuk mengenal program-program yang adik-adik mohon dan tertakluk, sekali lagi saya kata, kepada kebolehan diri, kepada bidang yang adik-adik sedang mengikuti sekarang. Dan yang terakhir, okey, ini saya mohonlah, saya mohon perhatian daripada adik-adik dan ibu bapa di luar sana, yang mana tawaran di luar bidang boleh ditawarkan oleh UA sewaktu rayuan, masih tertakluk kepada bidang pengajian dan subjek berkaitan. Ini kita kena aware. Maksudnya apa adik-adik? Sewaktu rayuan ataupun sewaktu perdana, saya mohon kepada adik-adik, yang mana yang bawah tu dia ada satu text box. Dekat situ, kalaulah you rasa you tak confident, you are feeling not confident with your results, with your current results, why not? I'm strongly recommended, I'm strongly suggested that you tick lah bahagian tu yang mana dia lebih kurang macam ni lah. Dia kata, saya rela untuk di-offer program di luar bidang saya. Kenapa saya kata ni? Yang pertama, kalau you are flying colour student, if you are competent enough, if you get, your SPM results 9A, your matriculation result is 4 flat, you can be a demand. Maksudnya you boleh lah tak isi. Tetapi yang mana adik-adik yang kita kata in the intermediate phase, saya sarankan adik-adik untuk tick lah bahagian tu. Supaya apa? Supaya kami, terutama UNIMAP, boleh bantu adik-adik untuk kita pilih walaupun adik-adik tak memilih kami. Dan kita akan melihat, sekali lagi kita akan melihat bidang dan juga kita akan melihat subjek-subjek yang ada adik-adik ambil sewaktu SPM, sewaktu matrikulasi ataupun sewaktu diploma. Alright? Saya mohon sekali lagi, saya mohon adik-adik janganlah kita rasa ego untuk tak isi. Saya dimaklumkan oleh cikgu matrikulasi, cikgu counselling lah. Ini yang kita terima, yang mana budak-budak ni kadang-kadang dia tak mau isi pun. Dia tak mau isi, dia salah isi dan dia tak tik pun borang tu. Kalau adik-adik, if you are good enough, you are brilliant enough, it is fair for you. Tetapi kalaulah you rasa diri tak berapa kompeten, masuk dengan result yang sederhana, saya sangat menyeru kepada adik-adik dan ibu bapa, tiklah di box yang saya katakan tadi. Right? So, yang ini hebahan. Kita akan cerita pasal kronologi. Right? Salah satu kita kata ciri UP online tadi, dia ada takwim yang spesifik. Dia ada takwim yang spesifik. So, kita akan cerita sedikit kronologi. Ini hebahan yang adik-adik boleh dibuat. Boleh tengok, terutamanya di Facebook BKLPT, yang mana bahagian kemasukan ke universiti awam. Boleh tengok Facebook yang tu. Ataupun adik-adik boleh share sebab mungkinlah bahasa kita di belah utara ni lebih familiar. You boleh tengok, you boleh like kita punya Facebook info, UNIMAP info untuk mengikuti perubahan-perubahan pada takwim di kemasukan secara UPU online. So bila kita tengok inilah yang pertama yang dikeluarkan berkenaan permohonan UPU online yang buka pada 14, if I'm not mistaken, 14 Januari, right? Alright, so ini merupakan tarikh penting. Adik-adik tengok kat sini. Okay, contoh, pada 4 Januari dia buka, sistem ni untuk permohonan dia buka dan dia akan tutup pada 31 Mac 2021. Alright, kemudian kita tengok, dia ada dah takwim dah. Contohnya apa? Pada fasa pengemaskimian. Adik-adik, kalaulah di level SPM, saya rasa you takkan ada masalah lah untuk mengisi. Alright?
Kemudian jikalau ada masalah dokumen hilang ke, dokumen apa, you isi saja dulu. Ini nasihat saya. You isi ya dulu. The most important thing that you must make sure that you berada di dalam sistem UP online. Alright? You berada di dalam sistem UP online. Yang mana bila you berada dalam sistem UP online, you ada satu lagi chance untuk pengemas kinian. So saya minta sekali ni, kalau ada cikgu-cikgu di luar sana, kalau ada ibu bapa yang berada di luar sana, dia ini kita kata, tak apa isi sekarang ni, isi yang mana dokumen yang ada yang valid. Alright, you isi untuk you submit. The most important thing, you kena tekan submit untuk UP online dan you akan berada dalam sistem. Bila you berada dalam sistem, you akan ada satu chance. Kalau kita kata, kalau you dah complete, okay lah, it's fine. You can let it be dalam sistem. In case ada yang tak cukup dokumen yang mana you tahu you ada, ataupun you akan update nanti, you akan ada satu masa untuk pengemas kinian. Kalau you tengok untuk SPM, dia ada satu tarikh lah. 5 hari selepas keputusan SPM diumumkan. Kenapa dia tak ada exact date, Doktor? Okey, kita tahu sebab berlakunya pandemik baru-baru ni, mungkin ada sekolah ataupun kita kata negeri yang tak boleh buat SPM. Contohnya lah. Contoh mungkin yang ada, yang boleh ada. Sebab tu, di peringkat kementerian, mungkin dia ada memikirkan satu ni. So, dia letak put a general clause. Maksudnya, bila semua dah dapat result nanti, so 5 hari result keluar SPM, then you boleh buat sesi pengemas kinian. Sekali lagi, saya menyeru cikgu-cikgu yang ada yang mendengar taklimat saya hari ini, you boleh pegang waktu ni untuk SPM. Dia 5 hari selepas SPM keluar. Kalaulah untuk anak-anak didik, untuk berlakunya pengemas kinian, you boleh buat waktu tu. So, untuk STPM, alright, bila fasa pengemas kinian, kalau dekat sini kita tengok, pada 9 Ogos hingga 12 Ogos. So, dalam kes muat ke, maksudnya apa? Make sure that you ada dalam sistem, kemudian you akan follow up dengan yang saya kata tadi. You nak buat muat ke, you buat apa ke. Alright, kita ada satu lagi peluang untuk you kemaskinikan dokumennya kalau untuk SPM pada 9 Ogos sehinggalah 12 Ogos 2021. Sekali lagi saya nak tekankan untuk adik-adik di luar sana, please make sure that you exist in UPU online system. Alright, so yang ni yang baru ni kita dengar. Tarikh penjualan unit ID akan dimaklumkan, okay. So, this is the latest information by the KPT yang mana pada sesi akademik 2021-2022 tiada bayaran proses unit ID dikenakan. So, you are lucky enough untuk kohort kali ini tak ada bayaran proses dikenakan yang saya kata tadi RM15.60 RM15.60 tadi memang tak ada dikenakan. So, permohonan boleh direct. Kalau mana adik-adik yang di luar sana masih tak isi, saya merayu, saya mohon ada masa lagi. Lebih kurang 6 hari lagi. Ada masa untuk you all isi. Pergilah yang mana yang tak ada. Pergilah kepada pusat komputer yang berdekatan. Pinjamlah handset rakan-rakan yang mana ada online. Ada internet tu. Boleh online. Isilah sekarang. Kerana apa? Kerana pergerakan ataupun action you hari ini akan menentukan siapa diri you di masa hadapan. Alright. So, dekat mana you boleh isi? Adik-adik boleh type https://upu.mohen.gov.my. Ini you boleh masuk. You direct terus you boleh masuk. You masuk ID. Kalau boleh saya nak share kat saya boleh tunjuk. Selalunya kalau saya pergi ke sekolah-sekolah, kita akan buat secara live lah. Kita akan tengok. Kita akan ambil ID satu budak, kita akan tengok dekat mana ada masalah, dekat mana ada masalah, right? Alright, settle yang tu. So yang ini yang penting adik-adik, saya kata berkenaan tauhid. Sebab apa? Sebab setiap lepasan dia punya, kita kata, tarikh untuk memilih program itu berbeza from one to another. Yang ini memang kita di UNIMAP kita menerima pelbagai, bukanlah aduan, persoalan daripada ibu bapa, persoalan daripada anak-anak didik luar sana berkenaan pemilihan. Contoh, dia kata, "Betul, saya dah isi, sistem dah buka pada 4 Januari. Tetapi bila saya isi, saya stuck at certain phase ataupun certain stage. Saya boleh isi maklumat diri je. Tetapi tak timbul pun untuk pemilihan.
Sebab apa adik-adik? Sebab sekali lagi kita kata kita kena alert dengan takwim yang mana berdasarkan takwim. Adik-adik tengok dekat sini, saya bagi contoh. Untuk lepasan SPM, pemilihan program hanya boleh dibuat pada 21 Mac sehingga 31 Mac. Yang ni selalunya SPM ni lah, banyak tanya saya. Telefon, doktor, main saya, adakah masalah dengan sistem saya ni? Adakah masalah ni? Saya tak boleh fisis. At that time, pada 20 hari bulan, 19 hari bulan. Memang you tak boleh pilih lagi sebab sistem masih tidak dibuka untuk kita pilih program untuk lepasan SPM. Saya bagi contoh. Untuk lepasan STPM, 16 Mac hingga 31 Mac. Maksudnya apa? Untuk STPM, dia buka lebih awal. Sebab tu, bila mana saya approach sekolah, kalau ada combination of SPM leavers or STPM leavers, saya akan tanya, siapa dah isi? Siapa dah pilih program? So, untuk STPM, kebanyakannya dah isi program. Yang mana SPM, kami tak boleh, doktor. So, sistem masalah ke? Bukan sistem masalah. Tetapi memang tarikh ataupun takwimnya telah ditetapkan macam tu. So, kalau dekat sini ada lepasan matrikulasi, dia start 23 Mac sehingga 31. Dan yang terakhir adalah lepasan diploma. So, untuk lepasan diploma ni lebih panjang. Dia start 9 Mac sehinggalah 31 Mac. Ini yang saya katakan, saya mohon kalau ada cikgu di luar sana, tolonglah sampai kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak bangsa kita. Kerana apa? Sekali lagi saya kata, kalau nak masuk saja ke public university, you cannot run far from this what so-called UPU online. Alright. Okay, kita dah alert. Yang ini selalu pelajar tanya, ibu bapa tanya, terutamanya sewaktu rayuan. Bila dia tak dapat perdana, dia memang kalut lah. Dia kata, this is the end of the road, doktor. Alright, saya ni tak guna. Tak apa adik-adik. Saya kata sabar. Sabar. Sebelumlah adik-adik yang berada di hadapan saya ni akan sampai ke tahap tu, kita kena faham. Kenapa permohonan kita tidak diterima, gagal, ataupun kita dilelong. Ini kalau dilelong ni sepatutnya bagi saya is not the worst scenario. Yang paling scenario saya sedih kalau orang mari dekat saya, dia kata, doktor, saya dah ikut dah apa yang doktor kata, tapi saya gagal. Saya memang sedih ketika itu sebab apa? Tapi sekali lagi saya nak cakap, punca gagal permohonan melalui sistem UPU online. Yang pertama, tidak mengisi permohonan UPU online. Ini obvious. Saya dah ulang banyak kali. 1, 2, 3. Yang mana kalau you tak isi, you memang tak akan dapat masuk. Ataupun memang you tak dapat masuk lah. Yang ni selalu orang kata, doktor, saya tak dapat lah. Dia akan cakap jumpa saya, doktor, saya tak dapat. Okey, yang saya akan bagi contoh tadi kan. Saya tak dapat. Kenapa? Okey. Can you show me your UPU slip? Apa UPU slip? Saya tak tahu, doktor. Saya tak isi. You tak isi, janganlah berharap. You, walaupun you sembahyang ke, you minta doa, you tak isi, memang you takkan dapat ke public university melalui saluran UPU online. Right. Nombor 2, tidak memenuhi syarat am dan syarat khas program. Every single program yang di-offer oleh setiap ataupun 20 public university di Malaysia ni, dia ada unik syarat. Syarat am mungkin sama. Syarat khas dia ada unik syarat khas. So adik-adik, saya katakan tadi, lakukanlah sedikit background. Kalau di Unimap, kita dah buat one stop information, kita dah blast kepada cikgu supaya apa? Sekali lagi saya kata, saya tak mau meletakkan satu, kita kata, tanggungjawab kepada umur program tu, nasib program tu kepada umur 18-19 tahun. Mungkin sebab dia orang tak tahu, mungkin sebab dia tak alert, sebab tu dia tak pilih program. Bukannya sebab program tu tak baik. Itu saya highlight benda ni. Program ni kita buat, satu program yang kita buat board of study selama 2 tahun. Kita buat satu penilaian yang sangat terperinci dari segi industri demand, dari segi input daripada kita kata third party untuk menumbuhkan satu program. Sebab tu setiap satu program dia ada syarat am, dia ada syarat khas. So untuk Unimap kita dah hebahkan. You boleh tengok dekat Facebook Unimap Info. Manakala untuk universiti-universiti yang lain mungkinlah di pihak KPT dia ada dinamakan sebagai UPU Pocket. Dekat situ, you boleh tengok every single program berkenaan syarat am. Yang pentingnya adalah syarat khas. Alright.
Nombor 3, ini saya nak highlight. Kelalaian calon dari segi tidak memuat naik maklumat dengan lengkap. Ini selalu terjadi. Contohnya bila dia nak isi, dia dah ada dalam sistem. Sewaktu pengemas keminian, dia tak isi. Dia tak update dokumennya. Bila mana you tak update, bila mana dokumen you tak lengkap, nanti sistem akan detect dan dia akan letakkan permohonan you kepada satu permohonan yang dinamakan sebagai sistem tak lengkap. Bila mana you berada dalam kat situ, you menangis air mata darah sekalipun, kita tak boleh pilih you. In case contohlah, kalau saya kenal you bagi saya rupanya dokumen you tak lengkap. Bila mana dokumen you tak lengkap, saya tak boleh buat. I will say, I'm so sorry because your document is not complete. Sebab itulah you berada dalam satu pool yang kita kata pool merah. Kalau boleh namakan sebagai pool merah, dan memang kita tak boleh pilih you walaupun you dapat 9A, you dapat 8A, you dapat 4 flat, you tak masukkan dokumen, memang you takkan dapat. Yang kedua, dokumen dimuat naik adalah meragukan. Sekali lagi saya menyeru pada anak didik kita tahu, generasi yang berada di depan saya ni bukan generasi yang, kalau dalam bahasa peralihnya, bukan generasi lekeh lah orang kata. Mereka boleh edit, mereka pandai edit, mereka pandai. Saya mohon janganlah edit. Janganlah berlaku sebarang alteration kepada dokumen yang dimuat naikkan. Sebab apa? Sebab sistem tu ada satu, kita kata, cyber security untuk detect mana-mana alteration yang dibuat kepada dokumen pemohon. Jangan cuba adik-adik, jangan cuba ya. Nombor 3, pemilihan program yang salah dan di luar bidang. Ini saya dah sentuh sikit tadi. Contohlah adik-adik. Ini saya bagi contoh pengalaman saya. Saya selalu cerita pengalaman saya ni berkenaan pemilihan program yang salah dan di luar bidang. So, sewaktu 2003, saya untuk masuk ke universiti, saya dapatlah satu result. For me, my result is not too good. It's not flying colours. At that particular time, I got 3.86. So, untuk masuk medicine, memang 4 flat lah. Memang kena 4 flat. Tapi saya dapat 3.86. Tetapi saya sangat frustrated. Saya sangat sedih. Sebab tu saya kata, okay, this is the end of the road. I want to choose program yang saya minat. Saya minat law, saya minat perundangan. So, saya isi. Sedangkan saya punya syarat yang ada ataupun kemahiran yang ada dengan saya sekarang ni adalah I'm a sciences based punya student. So, saya minta nombor 1, saya minta law. Nombor 2, saya minta law. Nombor 3, saya minta law. Nombor 4, saya minta law. Nombor 5 lah Allah bukakan hati saya untuk saya minta satu program sains. Dan nombor 6 sampai nombor 12, saya minta law. Tapi Tuhan menyelamatkan saya dan saya berada di sini untuk saya bagi tahu adik-adik yang mana janganlah pilih di luar bidang adik-adik. Kalau tidak, you akan jadi macam saya. Tapi Alhamdulillah lah, saya letak saja satu program yang in line dengan bidang pengajian saya dan saya dapat yang tu. Sekali lagi adik-adik, tengok bidang you, jangan cuba-cuba untuk cross bidang. Right, nombor 4. Merit, sebab apa you gagal? Merit rendah dan gagal bersaing. This is kita kata absolute punya faktor yang mana yang kita kata tadi, bila sistem running, dia akan run berdasarkan meritokrasi dan bidang yang dipohon. Alright, nombor 5, gagal sesi temu duga. Okay, gagal sesi temu duga. Yang mana program-program yang ada sesi temu duga, contoh yang mana program hot lah, perundangan dia akan ada sesi temu duga. Perniagaan, accident, Masscom, dia ada sesi temu duga. Tetapi di Unimap, tiada ada satu program kita yang ada temu duga. Dalam kes ni, kalau you gagal dalam temu duga, itu menyebabkan you gagal melalui sistem UPU online. Dan yang terakhir, tiada kekosongan. Inilah, kita tengok yang mana, sebagai contoh, kekosongan satu program mechanical engineering. Kita kata ada satu universiti ni dia ambil 40 je. So, you ranking you nombor 60. Bila mana you ranking nombor 60, can you imagine that you boleh masuk ke dalam program 30 ni? Jawapan dia sememangnya tak boleh masuk. Sebab apa? Kekosongan ataupun unjuran untuk at that particular program memang tak ada. Itu disebabkan faktor nombor 6. Punca gagal
permohonan UPU online. Right. Okay. So, kita dah tahu dah. Kita dah kenal sistem. Kita dah tahu macam mana sistem memilih. Kita dah tahu sebab apa kita gagal. Ini saya nak bagi tips and tricks. Ini ada di pohon oleh cikgu counselling. Bila mana kita jumpa, bila mana kita approach cikgu, dia kata, doktor boleh tolonglah sikit, terutamanya dalam pemilihan. Alright, kita akan cerita sikit. Yang pertama, pelajar wajib mengisi borang. Saya rasa saya ulang 4 kali dah. This is a mandatory for you untuk mengisi borang. You kena isi borang UPU online untuk you masuk ke public university. Itu do yang pertama. Yang kedua, kenal pasti dan penuhi syarat am dan syarat khas program-program yang ingin dipohon di UA masing-masing. Ini penting. Ini bagi mengelakkan you kena reject ataupun permohonan you gagal disebabkan you tak memenuhi syarat am dan syarat khas. So adik-adik, saya merayu kepada adik-adik di luar sana yang mana nak berminat dengan program, lakukanlah sedikit background study. Pergilah ke CC atau pergilah tengok melalui handphone ke berkenaan program tu. You lakukan sedikit background study. Sekali lagi saya nak highlight, untuk 42 program UNIMAT, you boleh layari Facebook UNIMAT Info untuk you dapat every single information berkenaan program yang kita tawarkan. Yang ketiga, okay, yang ini saya akan ulas lebih sikit. Jadi realistik. Be realistik berkenaan kemampuan dan prestasi semasa diri dalam menulis program di UA. Adik-adik, jadi realistik. Tak apalah, SPM is not kita kata a finite destination. Maksudnya apa? Bila you dapat 3A, you dapat 4A dan contohlah you minat engineering. You minat engineering, you daripada sciences dan you minat engineering, so you need to be realistic. Bila mana you be realistic, you tahu, you tengok program dalam pemilihan you, you need to diversify your choice. Ini penting. Janganlah sebab you minat engineering, you minat satu UA, you semua bubuh UA tu. Ini merupakan satu kesalahan yang besar dalam mana mengisi UPU online. Kita tak perlu menjadi seorang yang pandai, adik-adik saya kata. Kita perlu menjadi seorang yang bijak dalam mengatur peraturan hidup. Dalam kes ni, you need to be realistic. There is no issue kalau pelajar tu merupakan pelajar yang excellent, pelajar yang flying colours. I'm okay with it. I'm really okay with it. You can be demand. You can be a demand person. You nak ambil program mana tak apa. Tetapi saya nak bantu anak-anak didik di luar sana yang kita kata program dia dapat result dia tak berapa baik. Even kalau tak baik pun, dengan strategi yang baik, insya-Allah saya berdoa kepada Allah, you boleh dapat program. Walaupun program tu taklah seperti mana yang you dapat, you akan dapat program yang seakan-akan ataupun in similar dengan program yang you minta tadi. Right? Tips dia dalam pemilihan program, diversify. Maksudnya you kena diversify. Saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh yang berkaitan dengan UNIMAT lah. Okay, you minat you minat ijazah sarjana muda, base dia adalah mechanical engineering ataupun chemical engineering. Tapi you dapat result 2.6. You dapat 2.5 peringkat STPM ataupun diploma ataupun meritocracy 2.6, 2.7. Macam mana tu? Saya minat nak masuk chemical ni. Saya nak minat nak masuk mechanical. You diversify. You pergi kepada pilihan subjek yang butik. Yang mana percayalah, bila mana butik, kalau saya tak cakap ni, kebanyakan pelajar tak tahu pun berkenaan program yang butik. Contohlah, dia ada ijazah sarjana muda teknologi mechanical juga, tetapi pengkhususannya adalah pemprosesan bahan. Nampak kat situ? You kena bagi smart. You need to be smart. Bukan makna program butik ni program tak baik. Tetapi selalunya program ini lebih baik. Lebih mendapat, kita kata, pasaran kerjanya lebih berfokus. Selalunya lebih baik. Tetapi disebabkan anak-anak didik saya di luar yang dikasih di luar sana tak alert, tak tahu berkenaan program, dia pun tak pilih. Bukan sebab program tak baik, sebab dia pun tak pilih, sebab dia pun tak tahu. So saya nak war-warkan, salah satu teknik dalam mengisi UPU online, you minat dengan result yang tak berapa, you kena jadi smart. You need to be a smart person in order to choose your program. Alright. Nombor 4,
pilih program yang berada di dalam bidang yang sama. Saya mohon adik-adik jangan lakukan kesilapan yang saya telah lakukan sebelum. Right? Dan yang terakhir, perlu memuat naik mengemas ni informasi yang diperlukan secara lengkap dan sahih. Saya dah kata dah tadi. Kalau adik-adik kalau you nak memuat naik dokumen, you must make sure that your document is legit. Dan your document lengkap, tak apa. Untuk pengemas sekarang ni mungkin tak ada, ya tak apa. Tetapi selepas saja tarikh pengemasnian, you must make sure that your application is definitely complete. Alright. Settle. Do sepatutnya. Yang kedua, don't. Jangan bazirkan pilihan yang ada. 1 sampai 12, setiap satu pilihan adalah kritikal. Ni adik-adik saya bagi satu fenomenal. Saya bagi satu contoh. Dia minat satu perniagaan 1 sampai 4. Kemudian dia minat perundangan 5 sampai 6. Tak apalah. Dia isi 1 sampai 6 tu okey. Program yang betul-betul dia minat dan dia rasa dia boleh. 1 tulis letak 2, 3. Kemudian nombor 7 sampai 12. Ini saya random ni buatlah. Sebuh. Jangan terkejut sebab kita tahu perundangan sangat kompetitif. Perniagaan sangat kompetitif. Jangan terkejut. You mungkin dapat nombor 7, nombor 8, nombor 9. Bila mana you dapat, there is no turning back, adik-adik. Maksudnya, saya tak mau doktor, ini memang saya banyak terima ajuan. Saya tak mau pergi doktor, saya dah dapat ni. Contoh, satu di UA, di lokaliti yang jauh daripada tempat dia, saya nak masuk UNIMED, contohlah. Tiba-tiba saya dapat. Saya kata, you pilih tak? Boleh you tunjuk saya pilih online? Tengok-tengok, ada pilihan nombor 11. Saya kata, I'm so sorry brothers, I'm so sorry sisters, you need to go to this particular university. Kalaulah you tak pergi, besar kemungkinan you tak dapat masuk ke universiti pun. Sebab apa? Sebab sistem ni ada satu. So sebab kata, setiap satu pilihan, antara strategi, saya rasa cikgu kaunseling yang berada di depan saya pun memang banyak strategi yang kita share. Contohnya, pilihlah program yang mana dulu, diversify unity. Jangan terlalu obses dengan universiti. Dan diversify dia punya program. Dan sekali kat sini saya ingin tambah satu benda. Tengoklah program-program yang butik. Kalau contohnya di UNIMAP, kita ada mekanikal. Pergilah kepada butik program. Materials, polymer, program kejuruteraan, engineering kejuruteraan. Banyak program yang mana payungnya masihlah yang kita kata payung konvensional kejuruteraan. Kejuruteraan konvensional. Right. So, jangan yang kedua. Jangan terlalu obses dengan sesebuah UA. Yang ini selalu saya terima. Even kalau UNIMAP pun, jangan terlalu obses. Kalau contoh you ada satu reputasi yang baik ada satu ibu bapa dia memaksa anak dia untuk pergi pilih satu program saja. The worst case scenario, satu program, satu universiti. Semua 1 sampai 12. Saya hanya takut anak-anak gagal bersaing dalam meritokrasi tadi. You tak dapat satu pun you tak dapat. Sebab tu tips dia, diversify your choice. Right. Dan yang terakhir, yang ketiga untuk Dun, jangan terlalu yakin sehingga tidak tik bahagian boleh ditawarkan di luar pilihan. Adik-adik, sekali saya dah kupas, sekali lagi saya merayu kepada adik-adik untuk tik bahagian yang tu. Tak apalah. Bukan maksudnya you tik, kita akan offer di luar bidang. Tak. Sistem akan running dulu. Sistem akan running. Yang mana yang berada dalam pilihan, you akan dapat dulu. Jangan risau. There is no compromise on your choice, saya kata. You akan dapat sistem yang minta. Kalau betul you competence, you akan dapat choice yang minta. Tetapi saya hanya takut you tak dapat. You punya pilihan yang ada tu, bila you tak dapat, kalaulah you tak tik bahagian tu, you tak membenarkan UA, terutama UNIMAP, nak pilih you masuk. Dan ini kita kata loop untuk mengatasi masalah student yang salah isi. Dia salah isi, tetapi dia tik yang tu, bila you salah isi, by ticking this option, UA boleh bantu pelajar ni untuk masukkan walaupun dia tak pilih program. Tetapi sewaktu rayuan. Sekali lagi, sewaktu perdana, no offer pada program di luar pilihan. Hanya sewaktu rayuan. Dan yang terakhir,
Yang keempat, tolak kemasukan perdana dan berharap dapat program sewaktu rayuan. Maksudnya dia dah dapat lah. Ya, ini banyak juga. Dia dah dapat. Tapi disebabkan, saya kata tadi, lokaliti, mungkin saranan keluarga. Dia dapat dah. Bila mana dia dapat, tengok-tengok dia dapat universiti yang jauh. Dan dia pilih. Kemudian dia nak tolak dan dia nak minta rayuan. That phenomenon will be not happen. Once you dapat, by hook or by crook, you suka, you tak suka, you kena ambil juga. Kalau you tak mahu sambung, tak apalah. Right? So, you suka, you tak suka, you kena pergi kepada universiti yang offer sewaktu perdana. Right? Yang terakhir, jangan buat pilihan secara ikut-ikutan atas faktor kawan. Ini selalu kata-kata. Ini saya kata, betul, saya nak hidup semati dengan rakan saya. Saya daripada kecil dengan dia. So, saya ambil subjek yang sama. Kami dapat result yang sama. Kami nak pergi ke universiti yang sama. So, saya pilih 1 sampai 12. Exactly the same. Saya bimbang. Satu dapat masuk ke universiti lain, satu dapat masuk ke universiti lain disebabkan faktor-faktor yang saya nyatakan tadi, meritokrasi dan juga bidang. Itu saya takut. Sebab tu, you need to have your own choice. Sebab semua orang ni, human has been granted with their unique wisdom. So, use your wisdom, follow your heart, reflect your capability, be realistic dalam merangka pilihan sewaktu UPU online. So, saya rasa itu objektif yang pertama saya. Minta maaf, banyak sikit lah berkenaan yang kita, sebab saya dapat feedback daripada cikgu-cikgu di sana berkenaan kekeliruan para pelajar. So, ini adalah objektif kedua yang saya, iaitu jom masuk UNIMAP. Saya dah cerita dah tadi. Untuk pilihan, we skip down itu pilihan. Kita bawa tagline kita daripada 2003 lagi, jom masuk UNIMAP. So, sekali hari ini, untuk tahun ni, kita tambah sikit hashtag kita, be one of us. If you choose us as your top priority, you will definitely be one of us. Right? So, berapa program-program yang ditawarkan UNIMAP? Kita tawar 42 program di setiap level. 6 program di peringkat diploma dan 36 program di peringkat ijazah sarjana muda. Alright? Kalau kita tengok kat sini, untuk lepasan sijil, kita offer 6 program kejuruteraan yang terdiri daripada kejuruteraan metalurgi, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan pembuatan, kejuruteraan mekatronik, dan yang terakhir adalah kejuruteraan komputer. Kita ada 6 program. Yang program diploma kita sangat hot, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita menawarkan satu program yang hebat dari segi graduate employability. Yang kedua, di peringkat ijazah sarjana muda, kita ada 14 adik-adik. Sebab tu saya kata, you kena diversify program. Kita ada 14 program kejuruteraan. Kita ada 13 program engineering teknologi kejuruteraan. I'm so sorry. Dan kita ada 6 program teknologi, yang mana 6 program teknologi khusus untuk anak-anak didik di luar sana, terutamanya lepasan DVM dan lepasan DLKM daripada college vocational. Alright. So, saya akan bincang sikitlah tentang SPM, sebab most of my audience coming from SPM leavers and also STPM leavers. Right? Okey, apa kelebihan program-program diploma UNIMAP kata? Sebab apa yang hot sangat ni? Right? Adik-adik, dengar dulu. Memang you akan ada choice. Even tahun ni pun, untuk kemasukan, kalau setahun lepas, kemasukannya ada satu saluran. Tapi tahun ni, mungkin ada 3. Untuk IPG, untuk matrikulasi, dan UPU online. Untuk UPU online ni untuk direct masuk ke public university. So, apa kelebihannya? Kenapa kita melihat trend pelajar hingga kini, for the 5 years back, dia prefer untuk ambil diploma dulu, ataupun selepas dia ambil diploma, dia bekerja, ataupun dia nak sambung. Itu yang kelebihan program pertama.
Keenam-enam diploma program mendapat permintaan yang tinggi dan diiktiraf MQA. Sebab apa? Program kita, to be frank, kita ada 500 tempat ataupun unjuran untuk keenam-enam program. Selalunya memang penuh. Sebab apa? Sebab program kita diiktiraf MQA. Yang mana dia tak ada isu accreditation lah. Dia tak ada isu dah. You keluar, you memang accredit. You jangan risau pada accreditation. You punya cert is valid and you punya scroll is marketable. Yang kedua, satu tahap pengajian diploma yang diiktiraf GPA. I'm not comparing to others. You boleh tengoklah sendiri yang mana bila you ada scroll, you boleh your scroll has been endorsed. Terutamanya bila you nak masuk ke skim-skim jawatan di peringkat, kita kata, sebagai kaki tangan awal. Kalau you pergi ke industri pun, nowadays, you keluar saja, memang sektor utamanya engineering punya scroll, diploma scroll, memangnya majority of the industrial player outside, they are finding this diploma holder. Tapi skop dia lebih kepada technician lah, ataupun juru teknik. Sebab apa? Samalah level dengan kelaikannya. Memang kalau you tak mau sambung, you will definitely dapat je. Sebab apa? Kita ukur kadar keboleh pasaran pelajar di UNIMED. Kita tengok trend. Almost 98%, 97%. Kalau lah dia tak sambung, dia akan di-offer kerja di luar sana. Lagi 3 mana doktor? Doktor kata 98, 97, lagi 3 bagaimana? So lagi 3 ni biasalah adik. Ada yang nak kahwin, ada yang nak buat bisnes. Itu urusan yang lain. Selain daripada tu, you masuk saja UNIMED, you bekerja ataupun you sambung dengan UNIMED untuk program ijazah sarjana muda. Alright. Nombor 3. Yang ni saya ulang. Tahap keboleh pasaran kerja yang sangat tinggi. Almost pada 1 tahun 2017, yang mana ketika itu kita dapat almost 98% untuk student diploma. 20% pergi kerja, and the remaining of it, dia akan sambung di dekat ijazah sarjana muda. Alright? Yang keempat, saya start dengan yang boleh lebih kurang. Jaminan program feeder di peringkat ijazah tertakluk kepada syarat kemasukan minimum ke program ijazah muda. Adik-adik, ini saya nak tekan, saya bincang banyak sikit kelebihan. Yang pertama, bila mana you masuklah ke platform yang lain, yang saya kata tadi, FPG ke matrikulasi, kemudian you akan kembali untuk ijazah sarjana muda, you kembali ke padang datar dan rata. Maksudnya apa? You kena isi semula you punya online. Betul? Bila you dapat matrikulasi, you dapat, regardless lah, you dapat 9A, you dapat 8A, you dapat 3A. Once you masuk ke peringkat matriculation or RPGM tadi, you kembali di padang yang rata. Saya selalu ayat. Yang mana lepas matrik you nak masuk ke ijazah sarjana muda, again you will come back to route number 1. Yang mana you perlu kembali mengisi UPM. Tetapi adik-adik, dengan menjadi ataupun menjalani program diploma kejuruteraan di UNIMED, kita nature you 3 tahun, you tak perlu isi dah UPM online, you akan memohon ke dalam program ijazah sarjana muda secara dalaman. Sebab apa? Sebab kita percaya, kita dah nature you, kita dah ajar you dah familiar dengan lokaliti kita. Sebab tu, you boleh masuk ke program ijazah sarjana muda di UNIMED secara dalaman, tertakluk kepada syarat minimum saja. Alright. Tu adik-adik, saya bagi satu contoh lah. Kejuruteraan mechanical, kejuruteraan mechatronics, kejuruteraan elektrik, ini satu program yang very demanding. You nak masuk daripada matrik, nak masuk ke program-program ni, yang saya kata tadi, meritokrasi, you kena jadi seorang yang hebat, you kena ada merit yang tinggi untuk masuk kembali kepada program ini. Tetapi dengan menjadi pelajar diploma kita, you can directly enter as far as you pass the minimum requirement ataupun syarat minimum kemasukan. Nampak tak adik-adik? Bila mana yang sebelum ni, kalau you perlu bersaing balik, ada ranking lain. Tetapi kalau you jadi diploma kita, you akan direct terus masuk ke
program ijazah, walaupun saya kata it's very demanding. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan pelajar diploma kita, kita dah nature mereka 3 tahun, kita dah ajak mereka 3 tahun, kita percaya mereka boleh survive untuk ijazah secara mudah. Dan yang terakhir, pengecualian kredit maksimum. Ini saya kata, most probably kalau you follow mapping yang diberikan oleh pihak UNIMAP, contoh diploma kecerdasan elektrik, you sambung ke ijazah secara mudah elektrik, mappingnya sama, insya Allah saya bagi jaminan you akan dapat semaksimum kredit. Dan selalunya bila mappingnya betul, you akan jump into the second year. Right? You akan terus jump ke second year. Right? You dah skip dah satu kat situ, you akan jump ke second year. Itu kelebihan yang kita bagi. Sebab apa? Sebab kita percaya, kita dah nature, kita dah bentuk, kita dah reka bentuk pelajar kita untuk excellent di peringkat ijazah sarjana muda. Right. Itu kelebihannya adik-adik. Adik-adik tengok sini, kalaulah ini syaratnya adik-adik, saya nak maklumkan, for the past 2 years back, kita dah turunkan pun syarat untuk ADMAT. Kalau sebelum ni syarat ADMAT dia C, kita tengok banyak pelajar yang boleh, banyak yang tak boleh. Yang syarat lain tu biasalah. Syarat lain kena dapat C untuk matematik moden, kena dapat C untuk salah satu program sains, fizik ke whatever. Dan syarat sebelum ni adalah C untuk ADMAT. So kita berbincang di UNIMAP, kita kata kita nak bagi peluang pada anak didik. Why not? Selagi mana dia tidak melanggari akta ataupun syarat yang dikenakan MQA, kita turun sehingga hanyalah lulus atas D. You dapat lulus atas D, you boleh masuk ke diploma-diploma yang hot di UNIMAP ini. Kerana apa? Kita memegang ruh satu saja kita pegang. Kita pegang ruh yang mana kita nak bantu anak-anak di luar sana untuk menyambung pengajaran dan pembelajaran di peringkat yang tertinggi. Alright, ini kalau ada sedikit masalah, kalau saya nak skip pun boleh. Ini program-program teknologi di UNIMAP. Ini kalaulah ada anak-anak didik daripada lepasan KV, lepasan DLKM, yang mana kita ada 6 program teknologi. Program ini tak boleh diinterfere oleh lepasan lain. Maksudnya dia tak, lepasan metrik tak boleh, lepasan STPM tak boleh. Ini program khas untuk pelajar-pelajar KV. Sebab apa? Kita nak memertabatkan TVET. There is no double standard for this KV student. Kita offer 6 program yang khusus. Teknologi ini khusus untuk pelajar-pelajar lepasan DVM dan DLTM. Kalau mana ada rakan-rakan cikgu kaunseling daripada KV Arab, KV Alustar, KV SP, SP2, SP1, KV Kulim, kita dah berjumpa dah sebelum ni. Sekali lagi saya kata, kita membuka ruang yang besar kepada pelajar-pelajar KV untuk sambung di peringkat ijazah sarjana muda. Right? So ini antara mapping yang saya buat, UNIMAP yang buat, yang mana pelajar KV kalaulah daripada pemisinan, direct terus kepada ijazah sarjana muda teknologi pemisinan. Kalaulah kita ada kimpalan, direct terus masuk. Jangan fikir-fikir lain lah. Jangan fikir-fikir lain. Sebab apa? Sebab we did a benchmarking dengan KV supaya silibus ataupun pembelajaran yang diajar di peringkat ijazah sarjana muda tu exactly almost the same dengan apa yang diajar di peringkat KV. Right? So ini syarat dia. Okay, this is our UNIMAP one-stop information. You can browse through, you boleh tengok. Kalau yang mana you boleh scan code, semua ada sikit. Setiap satu program yang kita tawarkan, kita cerita daripada segi yuran, dari segi syarat kemasukan, dari segi peluang pekerjaan yang akan adik-adik dapat. Supaya apa? Supaya kita dapat membantu adik-adik memilih, terutamanya yang berada di utara. Saya rasa okey, boleh layari di Facebook Instagram kami, UNIMAP. Jangan lupa like and follow. Right? So, now it's come bagi saya lebih kurang 5 ataupun 10 minit untuk saya bagi taklimat kenapa objektif nombor 3, kenapa saya berada ingin berkongsi dengan rakan-rakan cikgu di luar sana dan our potential student. Kenapa UNIMAP perlu menjadi universiti pilihan utama kepada guru-guru, ibu bapa, seterusnya our potential student. Alright? Yang pertama, faktor unjuran slot pengambilan adalah besar bagi kebanyakan program yang ditawar.
Adik-adik, dengar sini, saya nak kata, kan saya kata tadi, kita relate balik. Salah satu sebab tak dapat masuk universiti, sebab kekosongan tiada. Disebabkan inilah kita di UNIMED mengambil tanggungjawab, membuka slot yang lebih besar kepada anak-anak didik di luar sana. Sebab satu je kita kata apa? Kita nak bagi peluang pada anak didik, kita buka slot yang lebih besar. Kalau majority ataupun common practice by the UA mungkin lebih kurang 60 atau 80. Saya bagi contoh, Lupus and IELTS kan tadi, kita ada program, 3 program daripada non-sciences. Kita ada ijazah perniagaan, ada 2. Kita ada MESCOM, ada 3. Ini program yang sangat popular di UNIMED. Kita buka lebih kurang sehingga 200 ke 200 tempat. Sebab apa? Sebab kita nak bagi peluang kepada pelajar, para pelajar, terutamanya kita tahu ada lambakan untuk non-sciences. Sebab tu kita buka sehingga 200 ke 250. Dengan sebab ni saya mohon adik-adik, pilihlah UNIMED. Sebab apa? Kita memberi kelebihan dari segi unjuran dan slot kita yang besar. Faktor kedua, kadar kebolehpasaran UNIMED antara tertinggi jika dibandingkan UA yang lain. Ini yang saya jumpa student lah. Bila kita jumpa student, bila kita jumpa ibu bapa, apa tujuan utama you sama? Kenapa you nak belajar? Kenapa you nak semua belajar? Satu saja doktor. Satu saja dia kata. Yang pertama, saya nak kerja. Saya nak bantu ibu bapa. Saya nak kerja, saya nak mendapat masa depan yang cerah. Dengan ini, kami di UNIMED mengambil tanggungjawab ni untuk memastikan graduan yang keluar daripada UNIMED nanti, our graduated student akan mendapat pekerjaan. Ini merupakan satu KPI even kepada Vice Chancellor di UNIMED. Sebab tu, organisasi yang berada di bawah UNIMED dikerah dengan sebaik mungkin, dikerah dengan seoptimum mungkin untuk memastikan anak-anak didik keluar daripada UNIMED, dia akan bekerja ataupun kalau diploma dia akan sambung. Right? Ini kita punya, kita kata the core value of Universiti Malaysia Perlis. Faktor yang ketiga, pencapaian dan penarafan UNIMED bertaraf dunia. We are not talking about Malaysia. We are no longer talking about Asian. We are no longer talking about Asia. UNIMED di persada dunia. Currently we did granted, kita punya ranking di persada dunia 800 hingga ke 1000. Even kalau kita skip down kepada engineering, we did perform very well. Umur UNIMED 17 tahun, 18 tahun adik-adik. Dengan umur 18 tahun, dengan sama dengan umur adik-adik yang berada di depan saya ni, what can we do? Sebab apa? Kita percaya. Peringkat top management percaya. Peringkat staff percaya. Peringkat pelaksana percaya. Unit sokongan percaya. Even pelajar kita percaya. Kita membawa satu roh yang sama untuk membangunkan universiti, untuk membawa UNIMED di persada. Kalau adik-adik tengok baru ni QS star rating our kita kata teaching and learning. We have been granted 5 star for teaching and learning. Sebab apa? Kita tahu anak didik di luar sana mungkin tak ada capaian elektrik. Kita bantu. Even kita sanggup sampai hantar ke depan rumah. Semata-mata kerana apa? Kerana kita nak bantu anak-anak kita untuk mencapai kecemerlangan di peringkat yang lebih tinggi. Alright. So, UNIMED cakna kebajikan pelajar. Yang ini selalu kita ceritalah di peringkat UNIMED. Yang pertama, kemudahan asrama disediakan sepanjang, saya tak mau tulis 4 tahun kat sini. Kita tulis sepanjang tempoh pengajian. Yang mana adik-adik, saya rasa inilah salah satu UA yang menawarkan perkhidmatan desa siswa ataupun asrama kepada pelajar sepenuhnya selama 4 tahun. This is our new norm, our new nature. Kita punya budaya untuk meraihkan pelajar. Sebab apa? Sebab kita percaya dengan sedikit pengawasan yang baik, kita dapat mengawasi sosial pelajar. Contoh, saya bagi contoh. Kata 4 tahun kata, you duduk 4 tahun, you extend 5 tahun, you extend 6 tahun, you extend 7 tahun. You extend 7 tahun untuk kita bagi you untuk duduk di hostel. Right? Inilah perbezaan yang kita bawa jika nak dibandingkan dengan UA yang lain. Alright.
Sistem rakan pendamping siswa diperkenalkan sepanjang tempoh pengajian. You masuk UNIMEP, you akan dapat satu RPS yang mana sistem RPS ni kita bawa, contoh ini kita ambil daripada Harvard. Kita ambil sistem atau modul ni yang mana RPS ni bertanggungjawab almost everything berkenaan pelajar. Alright? Dan yang terakhir, yuran pengajian di UNIMEP adalah sangat berpatutan. Kita namakan dia sebagai affordable tuition fee. Okay, ini you boleh tengok dekat akhbar-akhbar ini. Almost every day UNIMEP akan masuk akhbar di atas faktor apa? Faktor kita memperkasakan mahasiswa daripada masa ke semasa. Okay, ini insentif yang kita jadi untuk mendapati pandemik yang kita katakan tadi. Kita ada insentif bantuan pelajar, kasih UNIMEP. Ini sepanjang kita buat. Sepanjang untuk bantu pelajar dalam menghadapi atau mendepani masalah untuk pandemik yang kita sedang hadapi sekarang. Right? Sini program-program yang ditawarkan. Saya dah cerita banyak tadi. Contoh, engineering kita diakreditasi oleh Board of Engineer. Engineering Technology by Board of Engineer. Technology by MBOR. Non-Sciences program by MQA. Diploma kita by Board. Don't worry, once you have been recognized by ni, you nak keluar negara-negara yang mengiktiraf, contohnya Washington Accord, Sydney Accord, Korean Accord, yang mana mengiktiraf ini, you dapat bekerja sana without any bridging cost. Maksudnya takkan ada you kena ambil kos lain nak bekerja di sana. Sebab apa? Kita dah match. Right? Dan yang terakhir, faktor dan fasiliti yang disediakan sangat baik, suasana negeri Perlis yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini adik saya kata, terutamanya saya selalu kata kepada murid-murid di Kedah, murid-murid di Perak, tujuan di Perlis, di Perak kita kata utara lah, northern area, satu saja. Tujuan you menyambung pengajian, you nak jadi orang yang hebat. You nak dapat result yang baik. You nak dapat kepribadian yang tinggi. Sebab tu we are talking about survival. Adik-adik boleh bayangkan tak? Dengan kita kata secara general PTPTN lah. If you have a beasiswa yang lain pun kita ada. Kita kata secara general dengan PTPTN. 3,500. Adik-adik boleh buat macam mana? Dengan suasana negeri Perlis yang baik. Dengan living cost yang rendah. You can definitely survive. We are talking about survival of the student. Kalau lah adik-adik berada di luar yang lain, di bandar-bandar yang besar, saya bimbang. Pihak UNIMEP bimbang. Yang mana bilanya tak boleh survive, dia akan jadi benda-benda yang tidak diingini di masa hadapan. Oleh sebab tu saya kata, di Perlis untuk pengajaran dan pembelajaran, suasananya dia sangat kondusif. Living cost-nya sangat baik untuk survival anak-anak didik ataupun potensi-potensi pelajar untuk kemasukan ke UNIMEP. So, ini saya rangkumkan sekali sebelum saya habis. This is rangkuman daripada pihak saya yang mana UNIMEP merupakan universiti baru yang terbaik di dunia. Antara yang terbaik di dunia. Saya buat klosa. Berdasarkan tahun lah. Kalau 50 tahun ke atas, dia ada universiti. Ini berdasarkan 20 tahun ke bawah ni. UNIMEP merupakan antara universiti baru yang terbaik di dunia, tuan-tuan. Sebab apa? Kita dah cerita dah tadi. Ada 6 faktor. Saya rangkumkan semuanya kat sini. Saya tinggalkan kepada saudara-saudara dengan tagline saya dan tagline UNIMEP. Sekali lagi, tuan-tuan, sekali lagi anak-anak didik di luar sana, if you select UNIMEP as your top choice, you pilih UNIMEP sebagai pilihan utama you will definitely be one of us. Saya dengan secara yakin, you akan menjadi sebahagian daripada UNIMEP. You akan menjadi sebahagian daripada kami. Saya rasa itu saja daripada saya. Sebelum saya akhiri ucapan saya, this is our ini merupakan unit saya di bawah timbalan Chancellor UNIMEP. We are directly reported to our divisi office, yang mana jika ada anak-anak didik di luar sana masih
mempunyai persoalan ataupun still confused, you boleh berhubung direct dengan pegawai-pegawai saya, dengan orang-orang kuat saya lah, orang PMU di Unimed. Saya itu saja daripada saya akhiri taklimat. Saya rasa taklimat hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.